Sarawak Forestry Corporation SFC secara rasmi melancarkan bangunan pejabat baharunya Wisma Lestari di Kota Sentosa yang akan berfungsi sebagai hub bagi usaha pemeliharaan dalam melindungi taman negara, hidupan liar dan Rizab semula jadi di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semasa sidang media selepas merasmikan Wisma Lestari berkata, bangunan baharu itu bukan sahaja menempatkan kaki tangan SFC tetapi juga berperanan sebagai platform yang diwujudkan oleh kerajaan bagi memperkukuhkan pemeliharaan warisan semula jadi di rantau ini. Kawasan tersebut akan diwartakan sebagai Rizab semula jadi di Kota Sentosa dan akan dijadikan tempat untuk penyelidikan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menambah bahawa bangunan ini dilengkapi dengan makmal Forensik Hidupan Liar Sarawak yang akan menyokong kajian termasuk penyelidikan terhadap spesies tumbuhan bernilai tinggi. Terdahulu dalam majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyaksikan pemeteraian dua memorandum persefahaman MOU iaitu antara Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dan SFC bagi kerjasama penyelidikan serta pembangunan bakat. Selain itu, SFC dan Universiti Malaya turut memeterai MOU bagi memperkukuh kerjasama akademik dan penyelidikan berdasarkan kesaksamaan dan manfaat bersama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada pengerusi OCI Holding Lee Woo Hyun di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Menurut Lee Woo Hyun, kunjungan itu membincangkan pelaburan polisilikon bagi industri semikonduktor di Sarawak bersama dengan sebuah syarikat Jepun, Tokuyama, sebagai rakan kongsi. Katanya ini merupakan kali pertama syarikat Korea dan syarikat Jepun datang ke Malaysia, khususnya di Sarawak, dan bekerjasama untuk pembinaan kilang polisilikon pertama di seluruh Asia. Beliau memberitahu usaha ini juga akan melibatkan kerjasama daripada pelbagai pihak antaranya jurutera dan saintis beserta latihan bagi memastikan keberhasilan program ini. Dedahnya lokasi kilang polisilikon ini terletak bersebelahan dengan fasiliti sedia ada iaitu di Samalaju Industrial Park. Beliau berkata Premier menyambut baik akan pelaburan berkaitan semikonduktor ini serta berharap ianya berjaya dilaksanakan. Penduduk di kawasan Tanjung Embang diingatkan agar tidak terlalu gairah untuk menjual tanah susulan pelan pembangunan lapangan terbang yang baru di kawasan itu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini adalah bagi mengelakkan pemilik tanah tertipu dengan harga yang ditawarkan. Saya melihatnya sebagai kawasan lingkaran bandar. Hanya tempat itu belum ada prasarana yang seperti jambatan dan sebagainya, jalan raya untuk menghubunginya. Jadi sebab itu sebelum ini saya tahu kawasan itu orang berjual tanah RM15,000, RM20,000 dulu. Tapi sekarang ini yang saya dengar lah yang meloncat sampai beratus ribu sudah. Malah pesanan sama juga diberikan kepada pembeli yang berhasrat untuk mempunyai aset di kawasan terbabit. Datuk Seri Abdul Karim bercakap kepada media selepas kunjungan hormat ke Atasian di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar di Astana Negeri Kuching. Kunjungan hormat itu bagi menyebut Tuan Yang Terutama bagi merasmikan Majlis Penangguhan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Sarawak ke-64 pada 27 hari bulan ini di Dewan Suara Kota Semerahan. Pekan Sebau bakal mengalami transformasi besar dengan pelaksanaan beberapa projek pembangunan baharu termasuk pembinaan stadium, masjid, gereja tebingan sungai dan pembangunan Pekan Baharu Sebau. Projek-projek ini dijangka memberi impak besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Sebau. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, pemilihan lokasi untuk pembangunan bandar baru itu dibuat di kawasan lebih tinggi bagi mengelakkan risiko banjir berulang. Selain itu, jelasnya jaringan jalan raya baru turut dirancang bagi memastikan akses yang lebih baik antara kampung dan pekan. Ujarnya dengan kemudahan yang lengkap, ia mampu menarik lebih ramai pelabur dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Beliau berkata demikian semasa program Sebau Chinese New Year Unity Dinner 2025 di Dewan SJKC Chung San Sebau. Sementara itu, beliau turut mengumumkan pembangunan infrastruktur jalan raya akan melibatkan peruntukan hampir 1.17 bilion ringgit yang termasuk projek menyambung Jalan Hulu Pandan dan Hulu Binyo ke Pekan Sebau. Langkah ini katanya akan memudahkan pergerakan penduduk dan merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan.
Tabung Baitulmal Sarawak TBS bakal laksanakan kaedah baru pembayaran zakat fitrah tahun ini. Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata kaedah itu merupakan alternatif bayaran secara tunai melalui kod QR kepada amil zakat fitrah di bahagian Kuching. Ia merupakan projek rintis melibatkan kira-kira 200 amil di bahagian Kuching dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad. Menurutnya lagi, kaedah tersebut bertujuan memudahkan urusan pembayaran zakat fitrah dengan selamat dan terkawal. Bab syariah dia hanya kepada penentuan berapa kadar fitrah, bagaimana kadar fitrah itu dikira, dan pada masa yang sama pihak amil ini yang penting bagi kami ialah dia dapat memberitahu kepada masyarakat apakah kutipan ini diguna untuk apa dan sebagainya. Itu saja. Bab-bab lain, bab syariah semua dah disettle lah, tidak jadi masalah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program taklimat dan bengkel amil zakat fitrah bahagian Kuching tahun 2025. Terdahulu dalam program tersebut, Dato' Abang Muhammad Shibli mewakili TBS menerima bayaran zakat perniagaan daripada TM Technology Services berjumlah RM509,262 daripada Pengurus Besar TM Sarawak, Abdul Rahman Taha. Setakat Januari, TBS telah mengagih sejumlah RM8.3 juta kepada asnaf-asnaf yang layak melalui 4 program utama TBS. Inisiatif Pendapatan Rakyat Basmi Miskin Tegar Fasa 1 di Lawas bertujuan menyokong usaha nelayan tempatan dalam menjana pendapatan serta meningkatkan taraf hidup. Melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda, mereka yang menyertai inisiatif tersebut mendapat manfaat daripada set lengkap peralatan menangkap ikan termasuk bot dan enjin. Rekoda dalam kenyataannya memberitahu ia komitmen berterusan pihaknya dalam memperkasa ekonomi sekaligus menyokong pembangunan mampan agar komuniti luar bandar dan pesisir seperti di Lawas dapat meningkatkan pendapatan. Melalui sokongan berterusan, inisiatif tersebut terus menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi tempatan yang lebih kukuh, kompetitif dan lestari. Penyerahan peralatan inisiatif tersebut di Lawas ini dihadiri Pengarah Wilayah NRDA Dato' Ubaidillah Abdul Latif. Satu kemudahan perubatan kecemasan EMF dicadangkan untuk ditubuhkan di Taman Perindustrian Samalaju dalam usaha memperkukuhkan tindak balas perubatan kecemasan. Menurut satu kenyataan medianya, kemudahan yang dicadangkan ini bertujuan melengkapkan perkhidmatan kecemasan sedia ada dengan menyediakan sokongan perubatan khusus di tapak serta perkhidmatan ambulans yang beroperasi sepanjang masa untuk tenaga kerja industri. Inisiatif ini dicetuskan oleh OCI Terasus dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda. Mesyuarat berkaitan cadangan tersebut telah dipengerusikan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Dato' Dr. Malcolm Musim Lamoh yang membincangkan peranan EMF dalam meningkatkan keselamatan pekerja. EMF yang dicadangkan ini bertujuan meningkatkan keselamatan serta menyediakan perhatian perubatan segera bagi insiden di tempat kerja dengan menempatkan pasukan perubatan khusus untuk kecemasan, rawatan awal serta menstabilkan kecederaan dan penyakit serius. Perubahan EMF ini dijangka menjadi komponen penting menambah nilai kepada Taman Perindustrian Samalaju yang berfokus kepada industri berat sekaligus meningkatkan daya tarikannya kepada pelabur berpotensi pada masa hadapan. Pihak Rekoda menegaskan komitmennya dalam menyokong inisiatif yang meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan komuniti Taman Perindustrian Samalaju ini. Saudara, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.